بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung di mana itu? Mustahil. Qala al-musannifu rahimahullah, mustahil lawannya lawan bagi perkata. Mustahil lawannya, benda yang mesti tak sungguh. Apa dia? Lawannya, lawan bagi perkata tu, iaitu kelu dan bisunya bisu Allah. Kelu dan bisu ni boleh kita kata muradif lah, dua kalimah yang sama makna. Kelu, bisu. Bisu, kelu. Tak? Yang ni dengan makna tidak ada sifat perkata, yang adanya sifat bisu. Maka itulah dipanggil benda yang mustahil atas Allah, perkara yang mesti tidak akan berlaku atas Allah Ta'ala. Dan bermula dalil di atas wujub mesti sungguh ataupun subut kalam, yakni perkata bagi Allah Ta'ala. Dalilnya ialah kita fikir. Pakai dalil akal, kita fikir. Fikir macam mana? Fikir kalau tidak ada kalam, tidak ada sifat perkata baginya, bagi Allah Ta'ala, maka tentulah, mestilah kelu. Semestinya kelu dan bisu. Memang ke mana-mana akan berlaku bisu ataupun kelu. Sebab apa begitu? Orang tanya tu antara soalan yang halus lah. Sebab apa bila tidak ada sifat perkata, tentu dia kelu ataupun bisu? Kita nak jawab macam mana? Jawabnya, kerana tidak ada wasitah. Itu jawapan dia. Sebab apa bila kata tak ada sifat perkata, terus akan bersifat dengan bisu? Sebab apa begitu? Sebab tidak ada wasitah antara perkata dan bisu. Itu saja. Seperti gerak dan diam. Gerak, bila tidak ada sifat gerak, tentulah diam. Bila ada diam, tentu tidak ada gerak. Sebab apa begitu? Sebab antara dua benda tadi tidak ada wasitah. Apa dia wasitah? Pertengahan. Tidak ada yang menengahi antara dua. Kalau tidak putih, hitam. Adakah lazim kalau tak putih hitam? Tidak lazim ni. Kata hitam, lawannya putih. Kalau tidak hitam, tentu putih. Ada wasitah tak antara hitam putih? Kalau tidak hitam putih, ada wasitah tak? Ada tak benda yang boleh celah, boleh menengahi antara hitam dan putih? Faham tak soalan tu? Sifat perkata lawannya bisu. Baik, antara sifat perkata dengan bisu tidak ada wasitah, tidak boleh celah sifat lain. Faham tak?
Sebab tu bila tak ada perkata tentu bisu. Ada pun seperti sifat putih dengan hitam. Bila tidak putih tentulah hitam. Adakah mesti gitu? Tak. Sebab apa? Sebab kalau tidak putih boleh jadi merah, boleh biru, boleh hijau, boleh macam-macam warna. Sebab dia tidak panggil, dia ada wasitah, dia boleh masuk benda-benda lain lagi. Adapun gerak, bila tidak gerak tentu diam. Ada tak wasitah lain? Ada tak ada? Tak ada. Tu nak beri faham di sinilah. Ada. Kalau orang tak tanya gini. Sini je hak tanya lagu tu. Kuliah lain tak tanya, dia pakai lepas gitu. Tak percaya terah cakap. Benda-benda halus kita orang tak bercara. Sakit kepala. Sedangkan kalau ditanya begitu, kalau orang tak tanya tak apa, kena orang tanya. Bapa bila saja tak ada sebab apa kata, tentu bisu. Sebab apa? Sekarang-kurang kita ada jawapan. Sebab kerana tidak ada wasitah antara keduanya tadi. Baik. Dan jika ia Allah Ta'ala bisu, maka tetap kekurangan. Apa tetap? Mesti kekurangan. Kekurangan sini dengan makna kelemahan atau kehinaan. Itu maksud. Maksud apa dia? Maksud kata lemah. Kurang bukan dengan makna luak. Kurang dengan makna lemah ataupun hina. Bila bisu tentulah lemah Tuhan. Tentulah kekurangan, yakni lemah Tuhan. Maka iaitu kekurangan dengan makna lemah di Tuhan tu mustahil, perkara yang mesti juga tidak akan berlaku pada Tuhan. Sebab apa? Sebab kata mustahil, kerana membawa, yakni menyebabkan kepada lemahnya Allah Ta'ala daripada menjadi makhluk ini. Kalau Tuhan ada bisu di dia pun lemah. Bila lemah nak tolak bisu, maka buat makhluk ni pun lemah. Sebab apa lemah? Kerana nak tolak kekurangan di atas diri sendiri pun tidak boleh. Nak buang kekurangan ada di dia tu pun tak boleh. Apa dia? Iaitu penyakit bisu. Nak lawan bisu pun tak boleh. Maka sangatlah lemah nak menjadi akan makhluk ini. Nak buat makhluk, lemah. Tak. Nak buat makhluk ni makinlah lemah. Penyakit hok di dia tu tak nak sembuh. Cuba kau jual ubat kurak. Ubat gatal di pasar tani. Tiba-tiba dia tu ada penyakit kurak. Kita beli tak? Dia kurak penuh tangan ni. Dia jual ubat kurak. Dia kata boleh jadi. Ni mujarab dia. Pakai sekat mana beli ni tak ada habis ya dia. Sembuh. Dia penuh kurak tangan. Agak-agak beli tak beli? Tak beli dah. Beli apa dia pun tak pakai. Kalau jadi dia tu hilang dah sakit kurak. Jadi Allah Ta'ala kalaulah dia tu bisu, lemah. Pasal penyakit di dia tu tak nak tolak. Nak buat makhluk hak suku pada diri dia, koha tak gerak. Pasal nak tolak penyakit di dia pun tak gerak. Nak buat makhluk yang asalnya tak ada kemudian ada, lagilah lemah. Begitu cara berfikir, cara berbuat dalil, istidlal dia panggil. Maka iaitu lemah nak menjadikan makhluk. Rujuk situ. Dan iaitu lemah nak menjadikan makhluk batal. Apa batal? Tak betul. Bahung, karuk, tak terima akal. Kata lemah buat makhluk. Pasal kerana makhluk ini sudah didapatkan dengan musyahadah. Makhluk ini sudah kita dapat
dengan musyahadah, dengan penyaksian kita bahawasanya makhluk ini sudah ada. Makhluk ni ada. Dengan ada makhluk ni lah dalil kata Allah Ta'ala tidak lemah. Bila tidak lemah, itulah juga dalil kata Allah Ta'ala tidak bisu. Itulah juga dalil kata Allah ada sifat perkata. Kalau begitulah cara fahamannya, cara pendalilan dia, kejaklah. Qaf kepa tu. Qaf ni. Kejaklah. Logat tan ni. Kalau kita kejak. Kemahlah. Teguhlah, yakinlah. Ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam. Dengan ada makhluk tadilah teguh iktiqad kita, pegangan kita, ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam. Apa dia ada bagi Allah sifat kalam? Sama juga, tidak bisu. Dengan pendalilan tadi, kejaklah, yakinlah di kita Allah Ta'ala itu tidak bisu. Ada sifat kalam dan tidak bisu. Itu cara dalil akli. Mana-mana dalil kata Tuhan ada sifat perkata dia tidak bisu, dalilnya makhluk ni. Berapa? Kalau Tuhan bisu, dia tak lewat makhluk. Berapa orang bisu boleh buat kerja? Itu makhluk. Tuhan kalau dia bisu, dia tak lewat makhluk. Berapa? Bisu tu tak nak buang dia. Bisu ada di dia tu tak nak tolak, nak buat makhluk. Kau lemah lagi. Tentu kalau dia bisu, dia tak boleh buat makhluk. Sebab kena selesai hak dia dulu, baru boleh buat makhluk. Dan makhluk ada, itulah dalil kata Allah itu ada sifat kalam. Dia tidak bisu. Itu dalil pakai akal dia panggil. Dalil akli. Tapi ni tidak kuatlah. Dia mesti kena dalil Quran, hadis. Kena pakai Quran, hadis. Sama bahasa kalam, kena ikut Quran, hadis. Baik. Dengan dalil, dengan ni takluk mana? Bermula dalil di atas wujud kalam bagi Allah Ta'ala itu ialah dengan dalil. Takluk sana. Dengan dalil firman Allah Ta'ala. Dalil yang mengatakan Allah ada sifat kalam. Dalil firman Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Kallama tu Sahih Hurairah di Kalam Arah malam. Kallama dengan mana litaksir dia panggil. Wa bina'uhu litaksir. Apa litaksir? Menunjuk kata banyak. Ghaliban pada ghalib. Kallama wa kallamallahu Musa takliman. Artinya berkata-kata. Kalau ikut nahwu pondok, telah berkata-kata. Kallama yukallimu takliman, telah berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Tambah sikit nak suruh comel dia, akan sebagai berkata-kata. Tambah sikit, akan sebagai berkata-kata. Ini dalil. Akan sebagai berkata-kata. Baik. Yang ni faham di sinilah kata Nabi Musa cakap banyak. Tuhan cakap banyak dengan Nabi Musa. Wa kallama, telah berkata banyak kali oleh Allah Ta'ala. Kena pada kallama. Kallama. Kena pada kallama tu fa'ala. Atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dia panggil wa bina'uhu litaksir. Binanya pada taksir. Terkadangnya pada fa'il, terkadangnya pada fa'il.
Terkadangnya pada maf'ul. Contohnya tawafa. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Telah tawaf. Tawafa ni dengan mana telah tawaf. Kita tulis sikit ni. Jangan nulis bab ni. Nalih. Dia tindih wayak. Nak ayat hebat bahasa Quran ni. Tawafa. Tawafa Zaidun al-Ka'bata akan Ka'bah. Ini kehebatan bahasa Arab. Tawafa telah tawaf. Zaidun oleh si Zaid al-Ka'bata akan Ka'bah. Telah tawaf. Telah tawaf oleh Zaid si Zaid akan Kaabah. Berapa kali dia tawaf? Telah tawaf oleh si Zaid akan Kaabah. Berapa kali dia tawaf? Berkali-kali. Bukan sekali. Bukan sekali. Pasal kena ni tawafa. Zaid seorang je. Tapi perbuatan itu banyak kali berulang-ulang. Sebab atas wazan ni ada tasydid tengah. Tawafa. Asalnya tawafa. Tawafa yutawifu tatwifan fahuwa mutawifun. Itu mutawif. Daripada tawafa lah. Orang yang bertawaf dia panggil mutawif. Jadi faham tu nak ayat bahasa Arab. Lepas tu dalam fiqh nak pada rukun dia sangat menekankan pada masalah tasydid. Jangan salah bubuh tasydid, jangan kurangkan tasydid kerana maknanya boleh lari. Dalam bab tajwid antara lahnun jali, kesalahan yang besar ialah tadilah menambah tajwid, mengurang tajwid, menambah tasydid, mengurangkan tasydid. Itu lahnun jali. Lahnun khafi lagu lain. Ini nak ayat pentingnya kena faham. Jadi bagi kita orang awam baca tak tahu ke benda, terjemah telah berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Kita tak tahu yang tersirat benda pada wa kallamallah. Bagi orang yang faham lugah Arabiah, dia faham baca dia tidak. Oh, Tuhan kata banyak kali ni kepada Nabi Musa. Mana bukan sekali. Kalau kita orang tak ngaji nahwu, kita kata berkata Allah Ta'ala Nabi Musa. Barangkali sekali je. Jadi kita nak kata banyak kali, kita nak ambil mana dalil? Orang tanya, Tuhan cakap tak dengan Nabi Musa? Ya. Baik. Mu tahu mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Baik. Aku nak tanya selagi. Tuhan cakap dengan Nabi Musa sekali tu ke banyak kali? Banyak kali. Mu ambil mana? Tempat hujah ni. Di mana? Bagi orang reti, aku faham pada ayat mana? Kallamallah. Kallama atau waza fa'ala wa bina'hu litaksir. Kan sedap tu. Tu beza. Beza orang awam. Jadi kita ni hak gitu pun tak tahu, nak keluar hukum lagi jauh. Sebab tu wajib bermazhab. Tak boleh nak reka sendiri. Ni kalau Arab sendiri pun tak erti bahasa ni. Dia tak erti bahasa Arab. Dia orang Arab dah. Dia akan erti bahasa Arab kalau tak belajar benda. Imam Syafi'i orang Arab kan Melayu. Arab dia belajar pula khususiat tata bahasa Arab 10 tahun. 10 tahun tak belajar ilmu fardhu ain. Dia tu pakai tupu atas lughah Arabiah. Nahwu, sarah, isti'arah, bayang, ma'ani, badik, mantik gini belajar habis 10 tahun. Kita 5 tahun nenggok.
5 tahun mengaji bahasa menenggak tu Melayu, bukan Arab. Lepas tu kita tengok Arab macam Mohit, mana dia faham teks, dia faham literal, dia baca ni. Lepas tu dia boleh bahas, dia kata Tuhan duduk bunyi duduk. Baca hadis, dia kata Tuhan duduk atas arash, atas kursi, bukan arah. Tuhan duduk atas kursi, duduk sehingga mengeluarkan bunyi boh. Kalau kita duduk atas kursi, bunyi. Tu Wahid ngajar, kita tengok dalam live dia ngajar. Yang nak kata wan Allahu Akbar. Baik, itu dalil Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Terkadangnya penggunaan ni untuk benda lain. Ghallaqa Zaidun abwaba, telah menutup oleh si Zaid akan beberapa pintu. Acak kali tak tutup? Telah menutup oleh Zaid akan beberapa pintu. Acak kali tak ditutup? Pintu tu banyak. Jadi jatuh ke acak juga. Perbuatan menutup tu jadi banyak pula. Kena pada abwaba, beberapa pintu. Kalau ghallaqa Zaidun al-baba, telah menutup oleh si Zaid akan satu pintu, itu merujuk pada perbuatan banyak. Kalau ghallaqa Zaidun al-abwaba, telah menutup oleh si Zaid akan beberapa pintu, pintunya banyak, berulang-ulang berlaku kerana pintu tu banyak. Itu kehebatan bahasa Arab. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Bermula Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Habis sifat kalam. Maka segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala serta dalil bagi tiap-tiap satu daripadanya, daripada segala sifat yang wajib bagi Allah, serta dalil bagi tiap-tiap satu daripadanya daripada sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Kalau tadi wajib bagi, itu panggil wajib akli. Hal ni wajib di atas, beza. Wayajibu lahu, satu. Yang kedua wayajibu ala, lain-lain. Situ pun beza. Kena tulis juga sikit, kadang-kadang keliru. Yajibu ala dengan yajibu lahu. Yajibu, sini pun yajibu. Ini yajibu lahu ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala. Ini yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib bagi, ini bagi. Ini wajib atas. Wajib bagi ni dengan makna lam ni, lam pada lahu ni, huruf lam ni kalau orang mengaji kaedah dia panggil lamul lin naf'i. Kalau kita bubuh dengan makna lam bagi, yang ni beri faedah, bukan Tuhan ambil faedah, maknanya faedah bagi Tuhan. Wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat tu, segala sifat. Wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat. Sifatul wajibatu, sifat yang wajib. Wajibat, segala sifat yang wajib. Jadi ni panggil lam lin naf'i. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang wajib. Ni wajib atas setiap mukallaf. Ala sini dengan mana ala lil mudarrah. Ala dengan makna membawa makna mudarrah. Wajib atas setiap mukallaf an ya'rifa, tahu ia. Mana kalau tak tahu mudarrah. Ala di sini juga dia panggil ala lil isti'la.
dengan makna menekan, tekan atas mukallaf. Itu beza orang panggil ngaji ibarat ni, orang panggil ngaji ibarat. Kita faham ibarat kita dan kita faham tarkib. Tarkib ibarat ni lah. Sistem pengajian asal turah dulu, dia ngaji gini ya. Kita akan baca saja, dia akan baca gini. Tu jadi lambat. Jadi bila semaya jenazah, imam kata mana ke mayat? Apa nak kata? Ada dua. Atas ini mayat. Ada setengah imam bagi ini mayat. Mana betul? Kalau atas dia pergi bawah ni. Kalau kata bagi dia pergi hak ni. Kita pun kata baik. Tak kena ni. Kerana atas ni membawa mana mudarat. Betulnya apa kita nak kata bagi ini mayat? Tu boleh. Sebab bagi ni dengan mana lam lin naf'i tu dah. Ma qaulukum li hadzal mayyit, bukan ma qaulukum ala hadzal mayyit. Kalau ala, biasa ala ni untuk kita hukum jahat. Contoh Al-Quran, dia menjadi hujjah atas kamu ke bagi kamu. Jadi Al-Quran yang kita baca tu boleh jadi atas, boleh jadi bagi. Kalau Al-Quran menjadi hujjah atas kamu, bermakna Al-Quran jadi pendakwa raya. Kalau Al-Quran menjadi hujjah bagi kamu, Al-Quran itu jadi peguam bela. Penggunaan ala dengan li. Atau niat usalli ala, atau ala lain. Ala di situ dengan makna nuzul. Ala juga dengan makna bijanibi, di tepi mayat, bukan atas. Sebab semayang mayat ni dia panggil doa. Bila doa dengan makna nuzul. Bila nuzul atas ke bawah. Bila atas ke bawah kena guna ala. Macam selawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala di situ dengan makna nuzul ala nabi. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan sejahtera atas Nabi. Bukan Tuhan duduk atas. Nak ayat Tuhan duduk pada tempat yang mulia, turun kepada Nabi. Itu soalan ni. Ala dengan mana nuzul. Kita pun cakap dah. Dah lewat program lagi, bajet dah turun lagi. Berapa bajet dah dikat berapa? Dia kata, tak lewat program lagi ni, bajet dah turun. Markah tak lewat lagi ni, bajet dah turun lagi ni. Contoh, musim undi kan? Bajet dah turun. Berapa bajet tu duduk tinggi mana? Atas langit. Istilah saja turun. Itu jaga sikit lah kadang-kadang mayat-mayat tu. Apa nak kata atas ini mayat? Itu juga alaihil fatihah. Kena tak? Atasnya fatihah. Tak kena. Hak kenanya ilaihil fatihah. Baginya, kepadanya al-fatihah. Bukan alaihil fatihah. Orang dulu ni. Kalau nak cakap dari sudut lorahnya begitulah. Baik. Maka lepas pada perkataan wajib, ada perkataan bagi. Situ kita faham kata wajib akli. Lepas pada perkataan wajib, ada perkataan atas. Dia panggil hukum syara'. Baik. Maka segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala serta dalil bagi tiap-tiap satu daripadanya. Segala sifat wajib banyak mana? 20 lah. Ataupun 13. Serta dalil. Tahu dalil. Bagi tiap-tiap satu sifat wajib tu, wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu. Wajib sini wajib darurah ni. Wajib mudarat ni.
ala lil mudarrah, wajib di atas, yakni ditekan, dipaksa atas tiap-tiap mukallaf. Mana apa benda wajib sini? Bahawa mengetahui, ay ya'rifa, bahawa tahu ia, serta iktikadkan dia kan segala sifat yang wajib. Rujuk situ. Wajiblah tu. Kalaulah mukallaf tu tidak tahu serta tidak iktikad, apa hukum? Berdosa. Kena di mana? Kena pada ala tu, atas tiap-tiap mukallaf. Baik. Wajib fardu ain atas setiap mukallaf kena tahu dan iktikad segala sifat yang wajib bagi Allah. Di atas jalan tafsil, yakni di atas huraian satu persatu 13 sifat. 13 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam nafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 13 tu wajib kena tahu di atas jalan tafsil, yakni huraian satu persatu. Sekat 13 tu wajib tahu secara tafsil, wajib tahu dan iktikad secara tafsil serta dalil atas 13 sifat tu. Menurut siapa ni? Di atas qaul, di atas pendapat yang menafikan ahwal. Di atas pendapat ulama yang mengaku tidak sungguh segala hal ma'nawiyah. Itu maksud menafikan ahwal. Atas qaul, yakni atas pendapat ulama yang mengaku tidak sungguh segala hal ma'nawiyah. Itu panggil qaul yang menafikan ahwal. Pendapat ulama yang mengaku tidak sungguh hal ma'nawiyah. Tak sabit hal ma'nawiyah. Dia pergi kat tu. 13 lah hak wajib kena tahu dengan tafsir. Dah 7 lagi tu, kaunuhu tu wajib juga, tapi di atas jalan ijmal. Hak wajib 20. Ni sepakat. Kaum yang menafikan hal, kaum menyabitkan hal ni sepakat 20. Hak wajib kena belajar satu kaul 13 saja. Dah 7 baki tu wajib juga, tapi secara ijmal dia panggil. Belajar sepitah lalu saja. Maka ialah siapa ni? Ialah rujuk kepada kaul yang menafikan ahwal, yang rajih. Yang rajih. Apa yang rajih? Yang muktamad. Rajih lawan dia marjuh. Rajih yang berat, marjuh yang ringan. Mana yang kuat bagi dalil, yang muktamad ialah kaul ini. Kaul yang mengatakan wajib belajar sifat 13. Lawan dia kaul marjuh. Tetapi tidak masyhur. Sungguh pun dia tu rajih, tapi tidak masyhur. Siapa dia ni? Iaitu yang rajih tapi tidak masyhur, kaul Asy'ari dan segala pengikutnya yang terbina ia kaul. Dan segala pengikutnya, pengikut Asy'ari yang terbina ia kaul di atas tariqah, di atas jalan yang mengatakan bahawasanya segala perkara itu 3 bangsa jua. Lagu mana?
Dah tulis sikit hari ni pula. Dia panggil qaul rajih, lawan dia marjuh. Rajihun, lawan dia marjuhun. Rajih ni pendapat yang muktamad. Apa muktamad? Yang diperpegangkan oleh ulama, yang ramai ulama dipegang, tu muktamadun. Muktamad. Marjuh ni dia tidak muktamad, tapi dia masyhur. Sungguh pun dia tidak muktamad, dia sahih. Jadi qaul rajih ni dia kata wajib tahu 13 sifat secara tafsil. Kaul yang masyhur dia kata wajib tahu juga. Wajib tahu dan i'tiqad lah tu kan. Wajib tahu 20 sifat secara masyhur, secara tafsir. Tu beza dia. Rajih ni kena kepada qaul Asy'ari, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Asy'ari. Ni qaul Al-Imam Maturidi. Dan Imamul Haramain dan sebagainya lah. Dan hak wajib kat tahu 13 ni dia panggil qaul satu puak lah, qaul yang menafikan dia ahwal dia pun. Segala hal-hal ini dia panggil qaul yang menyabitkan ahwal. Tu je lah. Dua-dua ni ahli sunnah ni. Geng-geng aswaja. Ahli sunnah wal jamaah ni. Tapi dia pecah bab ni. Berkhilaf. Kaul yang menafikan ahwal, apa makna tadi? Kaul yang mengaku tak sungguh hal ma'nawiyah. Kaul yang mengaku kata 7 sifat kaunhu itu bukan hal ma'nawiyah. Ni kaul yang menyabitkan ahwal, yakni kaul yang mengaku sungguh kaunhu itu sebagai hal ma'nawiyah. Depan tu kita akan belajar. Ini dia panggil ringkasan lah, gambaran awal lah. Kita boleh kata gambaran awal. Tergambar kedak dah tahu awak-awak kita. Tapi itu gambaran lah yang kita boleh ringkaskan. Ngaji kita tinggi pun duduk lagu tu ya. Dia tak lari dah ni asas. Asas pengajian. Baik. Sifat abang ni sifat dia tu panggil sifat ma'nawiyah. Dia tak boleh mengaji ni.
ilmu lagu ni. Mengajar pun malas lagu ni. Payah. Nak cerita kat orang tu payah. Baik mengajar fiqh sedap. Bak sujud sahwi suka biar. Mudah. Bak tahiyat, payah. Macam kitab berbelit-belit. Baik, sambung lagi. Dia beza tu bukan menafikan sifat lah. Menafi sifat itu sebagai hal ke tidak. Kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman tu berbeza situ. Asy'ari kata tujuh sifat ni bukan hal. Maturidi kata tujuh sifat ini sebagai hal. Itu saja. Tidak lebih pada itu. Bukanlah tolak sifat, tak kena. Kerana sifat ma'nawiyah ni dia panggil ijma', sehingga Mu'tazilah sendiri pun sepakat mengatakan Allah itu kaunuhu qadiran. Tapi ada huraian lagi tu. Ada tiga pendapat situ. Menafikan menyabitkan samaratus sifat, menyabitkan samaratuz zat. Ada banyak lagi lah orang yang situ. Tu je lah. Tu Asy'ari je. Dia panggil Asy'ari, dia panggil dia menganggap itu hal nafsiyah. Panggil nafsiyah sifat. Adapun Maturidi dia menganggap itu sifat zat. Dia panggil itu hal nafsiyah sifat. Nafsiyah hal lah, hal Maturidi. Kalau Asy'ari dia panggil nafsiyah zat. Nafsiyah sifat. Pelik awak kita ni. Boleh berlaku. Tak ada kata mudah, kira selesa mana. Tak ada apa, boleh. Akak Asy'ari pun mudah. Maka senang, tak payah mikir banyak. Kalau pakai Maturidi pun senang. Atas orang. Ada. Yang pentingnya siapa. Takut tak siapa je. Jalan ada tak siapa. Dekat mana tu. Baik. Kita tengok dia kata mana lagi. Iaitu qaul Asy'ari. Pendapat pandangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan segala pengikutnya, pengikut Asy'ari. Dia panggil benda pengikut Asy'ari. Asy'ari tu tuan dia, pengikut dia. Asy'ariyah. Asy'ariyah. Asy'ari tu tuan. Asy'ariyah tu ulama-ulama yang setuju dengan pandangan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia panggil Asy'ariyah. Maturidi tuan seorang tu je. Pengikut yang menyokong dia apa dia? Maturidiyah. Maturidiyah. Itu istilah dia, nama. Baik. Yang terbina ia qaul yang menafikan ahwal. Tunjuk situ. Yang terbina ia qaul yang menafikan ahwal di atas tariqah. Tariqah ke tarikat? Tariqah ke tarikat? Tamar butuh. Tariqah.
Tapi lorak baca tariqah. Solat ke solah? Solat 5 waktu ke solah 5 waktu? Betulnya? Solah. Betul. Tapi kita panggil solat 5 waktu. Dah apalah. Mana-mana. Cuba bang. Hayya 'alas solat. Hayya 'alas solat. Ada mari sekarang. Sebang mana? Hayya 'alas solah. Atas tamar butah. Wakah jadi ha. Ni agak hayya 'alas solat. Tapi kita Indonesia solah. Mendirikan solah. Solah 5 waktu. Kita Melayu solat. Tak. Sebab kudrah dengan kudrat. Mana betul? Kalau ikut lorah Arab, kudrah dan marbutah wakah jadi ha. Tapi logat Melayu kudrat. Sifat kudrat. Kederak. Rekah lagi kederak. Giderak. Baik. Yang terbina ia di atas tariqah. Apa tariqah? Di atas jalan ataupun manhaj. Boleh juga manhaj. Manhaj ni jalan lah. Manhaj ataupun tariqah yang mengatakan, metodologi yang mengatakan bahawasanya segala perkara itu habis lah, merangkumi habis semua perkara tadi. 3 bangsa jua, 3 jenis saja, tak lebih pada tu. Duk main 3 ni. Mana 3? Yang pertama maujudun. Apa dia maujud? Maujudun yang ada. Ma'dumun yang tiada. Yang ketiga amrun i'tibariyun, perkara yang i'tibar pada akal saja. I'tibari kita panggil i'tibar lah cakap Melayu. Maksudnya Arab tu amrun i'tibariyun, perkara yang sungguh pada akal saja. Tu i'tibar pada akal. Macam bulat. Bulat tu i'tibar pada akal. Kira pada akal dia tu bulat, tapi tidak boleh dibuktikan di secara zahir. Meja ni ada bucu. Ada. Ni bucu ni tidak boleh dibuktikan. Kajian saintifik pun nak bukti kata bucu. Cuma iktibar dengan akal, inilah dia panggil bucu. Sini iktibar tajam ni. Sini tupu. Tupu. Dopok. Tupu. Ni tajam. Pada ada ke iktibar saja? Iktibar saja. Tajam secara ni. Kenal dia mana? Rasa. Rasa benda. Rasa tajam. Rasa tajam ke rasa pisah? Kita asuh. Kilir kat tu, kilir kat ni. Kita teh. Air tajam lah ni. Teh di mata. Tajam. Tajam tu iktibar ke situ sungguh? Ada situ ke tajam? Iktibar ke benda ada? Iktibar. Tu zat tu. Zat bisa. Iktibar kata tak? Tajam. Mana tajam? Cuba tunjuk. Ni pisah. Mana tajam? Itu panggil amrun iktibar. Maka atas kaul Imam Asy'ari, dia kata 13 saja wajib belajar, kerana atas jalan 3 ni lah. Segala perkara itu hanya terhenti atas 3. Maujud, ma'dum, amrun, iktibar. Baik. Atau 20 sifat. Yakni sambung daripada hak dulu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta iktiqadkan dia di atas jalan tafsil itu 20 sifat. Duduk situ. 20 sifat tadi di atas kaul, di atas pendapat yang yakni ulama yang menyabitkan ahwal.
ulama yang mengaku 7 sifat kaunuhu itu ialah hal maknawiyah. Termasuk menyabitkan ahwal. Yang menyabitkan ahwal. Kaul yang menyabitkan ahwal, yakni ulama yang mengaku 7 sifat kaunuhu itu sebagai hal maknawiyah. Baik. Di atas kaul yang menyabitkan ahwal 20 tu macam mana 20? Dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Tambah 7 lagi lah. Atau wajib fardu ain juga secara tafsir di sisi kaul ni. Nah, maka ini yang tersebut. Ini kaul yang menyabitkan ahwal ni. Kaul yang masyhur. Itu pendapat yang masyhur. Soho. Gilah mana-mana bila sebut sifat 20. Kenal selalu lah. Sifat 13 kenal tak? Ada tak? Tak ada sebut. Tak pernah dengar lagi kuliah maghrib ke kuliah isyak pengajian sifat 13. Ada? Dia rajah tapi tak sahih. Ramai lagu tu. Kita analogi pada ulama. Alim, ilmu banyak tapi tak sahih. Hak tak ada ilmu hidup sahih. Ada tak gitu? Hak naik tu TV tu bukan ada ilmu mana. Contohlah. Hak dah tu masuk TV tu. Hak tak masuk TV duk kapung kain plekat baju Melayu. Sebeh minyak wangi 310 riyal. Contoh. Ada. Hak tu kadang-kadang berenah. Hak masuk TV tu. Wah je jual dia. Barang kosong. Katak sedap bunyi muzik kung munga barang dalam kosong. Kawan ni tak sedap pasal kuk isi penuh. Tak sedap. Bandingnya gitulah. Ada. Dia tengok atas suhu. Kadang-kadang Allah Ta'ala panggil beri dia tu pandai cakap. Ilmu kurang pandai cakap. Ada orang ilmu banyak tak pandai cakap. Jadi rugi juga. Jadi susah juga nak stabil. Tuhan beri tak sama kelebihan. Ada orang tu ilmu tak ada tapi bila dia terang molek comel. Hak tu ilmu banyak. Khilaf ingat belaka tapi bila cakap belik habis orang. Tak faham sikit abuk. Dia nak buat mana? Anugerah Tuhan beri tak sama. Tak? Kalau Tuhan beri sama, lain pula ni. Tuhan beri tak sama. Jadi hak duk kapung-kapung tu dia panggil alim mastur dia panggil. Alim mastur. Alim yang tersembunyi. Pendekar mustar dengan pendekar mastur. Apa nama ni tukar tapi ada makna dia sebut. Nama sebenar pendekar dalam Bujang Lapuk tu. Pendekar Bujang Lapuk. Tu pendekar tu nama mana? Pendekar mustar, pinang sebatang. Kapur pinang sebatang. Bila Imam Nisa dah sebut, kita nak pergi cari pendekar mastur. Lalu dua orang tu tegur, bukan mastur, mustar lah. Mastur Imam Nisa nak sebut situ dengan makna seorang pendekar yang tersembunyi ilmu dia. Baru tahu rupanya dia tu pendekar yang handal. Itu maksud mastur. Tapi orang dah cang hak tu, tengok saja. Imam Nisa dia masuk sikit. Lepas tu kena tengok acak kali Imam Nisa. Tengok dengan tadabbur lah, maknanya kaji apa yang nak sampaikan sebenarnya. Begini. Tak? Kapung pinang sebatang. Imam Nisa kata, ni aku dia kata pendekar mana? Pinang 2 batang. Dia berlawan kan? Dia mula-mula je sungguh Imam Nisa, lepas tu dia ngakak bawah meja. Orang lain yang tukang baca. Itu juga nak beri kinayah. Dia tu tukang memulakan peperangan tapi dia lari. Ada juga sebahagian manusia lagu. Bahagian wawa dia. Padahal dia lari medan perang. Pak Haji bahagian kutip-biti. Itu juga nak cerita orang dalam kegawatan dah lagi buat lari piti. Tapi bolong, poket bolong. Apa? Tubik jari. Bolong. Ring saja. Suding dekat mana Suding? Siapa perasan? Suding duduk mana masa tu? Orang tak perasan.
Mungkin dia hero masa tu. Mungkin lah. Kita tengok semula cerita tu. Nak lebih kita tengok balik. Pendekar Ustaz. Pinang sebatang. Pasal apa sebut pinang? Orang kaji kot. Pasal apa sebut pinang? Dan juga ada je buat kajian. Sebab apa sebut pinang? Pokoknya sebatang ke? Apa kata pinang? Simbolik. Pokok pinang sebatang. Mari siapa dekat kapur tu tulis dah pinang sebatang. Hak tu betul huruf sekapur sirih dia. Hak tu mau mikir, mula-mula kita jumpa kapur. Nanti kita jumpa pinang. Sebab kapur sirih pinang baru jadi makan. Itu kita tengok semula. Tengok cerita, boleh tahan cerita habis Ramli. Kita daripada TV Singa jam hari tu kita tengok Ramli. Sampai ke hari ni. Baik, tinggal tu. Cerita Ramli dah habis malam ni. Baik. Tetapi marjuh, sungguh pun ini yang masyhur, tetapi marjuh yang ni lemah. Tak apalah, lemah pun muka ulama juga. Yang jadi lemah kerana hujahnya tidak disokong. Itu saja. Siapa dia ni? Iaitu kaul qadi. Qadi mana? Qadi Kuala Neru ke Qadi Kuala Terengganu? Qadi di sini kena kepada Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani. Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Nama dia Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Baqillani. Qadi, hakim syar'i. Dia bermazhab Maliki, kata silap. Qadi Baqillani dia mazhab Maliki. Kerja dia jual je. Penjual. Jual benda. Jual kacang po. Seorang qadi yang tidak makan gaji kerana lillahi ta'ala, maka mencari hasil dengan menjual kacang po. Nah, ada kacang po. Ada lagi jual leting tu. Kita nak makan kacang po tak sedap. Orang negara Arab, suruhlah makan roti cicah kacang po. Ya, kita bubur kacang hijau tu buat cicah roti. Kacang po kasar tu kan. Tahu? Bulat ah. Jadi dia jual roti, dia jual kacang po. Berapa kilo? Qadi. Bukan pakai jubah. Qadi Baqillani. Tapi dia tak ambil jawab, tak ambil makan gaji ni. Bila makan gaji ikut orang suruh. Tak? Ikut orang suruh. Jangan cakap. Cakap. Supaya anjing kena cucuk hidung. Jadi anjing pula. Berat. Itu bahaya macam ni cucuk hidung itu. Tak? Menteri agama pun, patut dia kena. Menteri agama ni jangan masuk politik patut. Dia panggil dilantik oleh yang di-Pertuan Agong terus. Senang. Baru dia boleh cakap belakang. Ni masuk parti ni salah pun terpaksa duduk muka parti dia. Jadi setan bisu. Tebih lawan kena pecat. Tukar menteri lain. Tu molek sepatutnya kosong lah tu. Ada ambil mufti lah. Mufti. Dalam mana-mana kabinet ada mufti tu. Ada pun menteri agama yang bebas daripada mana-mana parti. Macam itu kan Dr. Zulkifli Al-Bakri tu kan. Molek tu jadi menteri masa tu. Tak? Bebas. Dia tak ada parti mana-mana Datuk tu. Dia bahan belaka. Itu bahaya juga bahan belaka ni. Wahabi pun masuk. Ahli sunnah masuk susah juga. Susah weh. Baik. Lagi. Dan Imamul Haramain. Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini yang digelar Al-Imamul Haramain. Imam dua tanah haram. Yakni dia boleh jadi imam di Mekah dan Madinah. Ada kelayakan. Imam ni benda iman. Ikutkan. Imam ni man yuqtada bihi. Itu takrif imam. Kita nak panggil imam ni, kita nak letak gelaran imam ni, kena ada tu, panggil imam
man yuqtada bih. Imam man yuqtada. Man yuqtada bih, mereka yang diikutkan dengan dia. Ada pengikut, dia panggil imam. Bukan imam sembahyang saja, imam. Jadi Imamul Haramain namanya Al-Imam Juwaini. Al-Imam Juwaini. Imam Haramain. Siapa dia ni? Guru kepada Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih. Imam Ghazali tak nak murid dia lah. Imam Haramain. Maka Qaul Qadhi dan Imam Haramain kata sifat yang wajib belajar 20. Terbina ia qaul yang menyabitkan ahwal ini di atas tariqah, di atas jalan ataupun manhaj yang mengatakan bahawa segala perkara yang empat bangsa, segala perkara itu empat bangsa, ada empat jenis. Yang pertama maujudun, maujud. Yang kedua ma'dumun, bukan ma'lum. Situ betul tak? Yang kedua ma'dum. Ma'dum ke ma'lum? Ma'dum betul dah. Ma'dumun, benda yang tiada. Yang ketiga amrun i'tibariyun, perkara yang i'tibar akal. Yang keempat ahwal. Itu sebab tu jadi beza, jadi khilaf situ. Itu yang jadi khilaf. Kata Imam Asy'ari, dia kata apa dia? Al-hal minal muhal. Hal ini sebahagian daripada benda mustahil. Berarti dia tidak kira tujuh tu sebagai hal. Dia hanya mengira tujuh kaunuhu tu sebagai amrun i'tibari. Dia kira begitu. Amrun i'tibar. Baik. Maka bermula sifat manawiyah di atas kaul yang pertama, yakni kaul yang menafikan ahwal. Bertilah di situ deh. Maka bermula sifat ma'nawiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul insya-Allah. Kalau tiga tu cuba kita bagi mana tiga. Tiga tu maujud kena pada sifat mana? Ma'ani, ma'dum kena kepada sifat salbiyah, intibari, nafsiyah dan ma'nawiyah. Ibu situ. Kalau imam kau yang menyabitkan ahwal, maujud kena pada ma'ani, ma'dum kena kepada salbiyah, amru intibari kena kepada nafsiyah, hal kena kepada kaunhu kaun. Sama je, 20 sifat juga. Cuma bezanya wajib belajar secara tafsir dengan tidak tafsir saja. Nanti kita sambung balik lah pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin. Warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.